Idris Harun yang mengatakan bahawa pengundi di Sungai Udang masih setia bersama dia, pengundi di Sungai Udang menolak UMNO. Dia kata orang UMNO sendiri sudah terbagi kepada dua kumpulan, satu kumpulan bersama dia, satu kumpulan bersama dengan Datuk Seri Ali. Akhirnya dia lari. Bila dia lari ni, ini jelas menunjukkan bahawa apa yang dia cakap semua kita tak boleh pakai. Betul. Kan? Dia punya kata-kata yang mengatakan bahawa orang Sungai Udang bersama dengan dia. Kalau dia lari, macam mana kita nak tahu orang Sungai Udang bersama dengan dia ataupun tidak? Betul. Orang yang lari daripada kawasan dia bertanding ni ialah orang yang tahu bahawa dia gagal menjalankan tugas dan amanah dia sebagai wakil rakyat di Sungai Udang ni dengan baik. Dan antara sebab dia lari juga kerana dia tahu orang di Sungai Udang ni marah, bukan setakat dia tak deliver kerja-kerja dia, tanggungjawab dia, amanah dia, dia juga menjadi punca kenapa berlakunya pilihan raya di negeri Melaka ni awal daripada yang sepatutnya. Kita tahu bahawa dia mempunyai cita-cita nak menjadi Ketua Menteri balik. Bila Datuk Seri Sulaiman dilantik menjadi Ketua Menteri, dia kecewa. Bila dia kecewa, dia tidak pernah berhenti daripada mencuba bagaimana untuk mengembalikan kedudukan dia sebagai Ketua Menteri, yang akhirnya telah membawa dia kepada satu tindakan yang bagi saya lah amat tidak patut. Kerana rakyat di Sungai Udang ini telah mengundi dia, telah memberikan kepercayaan kepada dia. Tiba-tiba dia menjadi orang yang telah mengkhianati Barisan Nasional, telah cuba untuk membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan dan mengangkat diri dia sendiri sebagai Ketua Menteri. Jadi rakyat di Sungai Udang ini bukan hanya kecewa dengan Idris Harun, sepatutnya rakyat di Sungai Udang ini juga kecewa kerana prinsip Pakatan Harapan yang jelas tidak berprinsip. Dulu dia mengkritik bila mana ada pemimpin-pemimpin daripada UMNO melompat pergi ke sana, bila mana ada pemimpin daripada PKR melompat ke Bersatu. Tetapi kali ini kita lihat Pakatan Harapan, baik Anwar Ibrahim, baik Khalid Samad, secara terang-terang bersetuju dengan tindakan katak-katak empat orang ni melompat, dan dua daripada mereka telah dicalonkan oleh Pakatan Harapan sebagai calon pilihan raya. Maknanya apa yang mereka ungkapkan, mereka nak supaya tidak ada orang lompat parti, nakkan supaya akta lompat parti ni disegerakan, semuanya mengarut belaka. Semuanya dah boleh dibuang ke dalam longkang. Jadi saya yakin dengan tindakan-tindakan sebegini, ianya memberikan kredit kepada sahabat kita Datuk Seri Ali. Dan lebih-lebih lagi kita tahu bahawa hari ini kawan-kawan yang dulu mengundi Pakatan Harapan sudah tahu bahawa janji-janji 60 janji yang dia berikan tu tidak dapat ditunaikan. Malah apa yang Datuk Seri Najib bagi ketika dia menjadi Perdana Menteri, walaupun dia dituduh perompak, penyamun dan sebagainya, habis dirompak pula oleh Pakatan Harapan. Dan mereka juga merasa bagaimana deritanya duduk di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi saya yakin Barisan Nasional mempunyai peluang yang cukup cerah di Sungai Udang dan peluang yang cukup cerah untuk berhadapan dan memenangi pilihan raya negeri Melaka, insyaAllah. Baik. Saya tertarik bila Datuk Seri sebut pasal Datuk Seri Disarun ni sebagai, sebab ketika DUN tu mula-mula dibubar, dia bersemangat nak lawan Datuk Seri Ali Muhammad ni. Dia kata, kalau kat mana Datuk Seri Ali ada, kat situ dia nak bertanding. Betul. Kalau di luar lah dia nak bertanding. Bertemu betul dengan Datuk Seri Api, dah tiba akhirnya keasahan pula dia. Keasahan. Sebab dia tak boleh terima kekalahan buat kali kedua. Kali pertama dia kalah dengan Datuk Seri Ali sebagai Ketua UMNO bahagian. Kan? Jadi kalau sekali lagi kalah ni, mana dia nak letak muka? Dan saya kira pengundi macam saya cakap tadi, ketika bersama dengan Datuk Seri Ali, pengundi UMNO BN sudah tak sabar sebab dia jatuhkan kerajaan negeri. Betul. Kali ni peluang nak bagi undi, nak menunjukkan tanda protes, undi itu kembali kepada Barisan Nasional. Jadi pada pandangan Datuk Lokman, apa personaliti ataupun kekuatan Datuk Seri Muhammad Ali di Sungai Udang sehingga bahawa pengundi nanti akan mengundi Datuk Seri Ali Muhammad di Sungai Udang nanti? Pertama sekali saya nampak antara kelebihan Datuk Seri Ali, dia ni bekas cikgu, bekas pendidik, bekas pendidik. Kemudian dah menceburi bidang perniagaan agak lama, kan.
dia buat kerja pasir di Indonesia kan, sebelum dia berniaga di Malaysia. Jadi dari segi kekuatan kewangan, itu sebab dia boleh servis dia punya rakyat dengan cukup mudah kan. Saya pernah tengok pemimpin macam ni, contoh di Putrajaya, benda yang sama juga. Tengku Adnan Tengku Mansur kan. Memang orang yang datang daripada latar belakang korporat, tetapi ada jiwa rakyat, selalu servis rakyat. Jadi kalau siapa pun yang ditugaskan untuk mengganti mereka ni, untuk menyaingi mereka, amat sukar kan. Dan di Melaka ni kita ada seorang lagi yang tokoh hebat, iaitu Datuk Seri Ali Rostam kan. Saya nampak apa yang ada pada Datuk Seri Ali Rostam ini juga ada pada Datuk Seri Muhammad Ali. Kerana dia ni boleh didekati tak kira pukul berapa. Pukul 2 pagi pun, pukul 1 pagi pun kita turun, rakyat-rakyat turun pun boleh berjumpa bila-bila masa. Rumah dia ni dah macam rumah terbuka. Hari-hari ada ruang untuk masak untuk tetamu yang hadir. Maknanya kita perlu orang yang mudah didekati. Nama pun wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tu sukar untuk didekati, macam mana? Dan yang paling saya kagum dengan Datuk Seri Ali, itu sebab saya pilih untuk berkempen sepenuh masa di Sungai Udang ni, kerana ketika kita tewas, orang yang mula-mula bangkit di Melaka ni, yang membuat program-program, yang buat perhimpunan ummah, yang bersama kami Laskar Cyber Malaysia, sebelum tu dipanggil pemantau kan, ialah Datuk Seri Ali. Dikala orang lain masih lagi takut-takut, maklumlah kan, tiba-tiba orang yang pernah digelar Maha Fir'aun, Maha Zalim, tiba-tiba menjadi Perdana Menteri semula. Orang tak berani lawan. Tapi Datuk Seri Ali, walaupun dia seorang ahli korporat, dia tak pernah risau tentang benda ni. Dia tak pernah risau tentang risiko yang bakal dihadapi bila dia menentang kerajaan. Jadi orang macam ni, kualiti kepimpinan yang ada prinsip macam ni yang sepatutnya kita ketengahkan. Dan saya yakin beliau mempunyai masa depan yang cukup cerah, insya-Allah. Baik, kita nak tangguhkan dulu di Sungai Udang, nak bercerita di Tanjung Bidara ni, Datuk. Datuk Seri Rauf bersama dengan Datuk Mas Emiati. Kita tengok ni dua-dua heavyweight ni di Melaka. Jadi pada pandangan Rauf macam mana? Pada pandangan Datuk macam Datuk Mas, dua personality, Datuk Seri Rauf, Datuk Mas Emiati, mana yang boleh berjaya di Tanjung Bidara ni nanti? Saya nampak laluan Datuk Seri Rauf lebih cerah, lebih cerah, jauh lebih cerah lah daripada Mas Emiati. Saya rasa ramai rakyat di Masjid Tanah nak menghukum Mas Emiati di atas pengkhianatan dia. Kita masih ingat bila dia menghadiri program bersama dengan Datuk Seri Najib, apa kata-kata yang diungkapkan oleh Mas Emiati. Dia kata, "Sir, you will never walk alone." Rupa-rupa je dia yang walk away alone. Kan? Dia yang mula-mula tinggalkan kita. Dan bila dia tinggalkan Puteri UMNO, dia bukan tinggal kosong. Dia bawa sekali apa benda yang tak sepatutnya dia bawa. Dan kita pun tahu bahawa pengundi di Tanjung Bidara, lebih kurang 94% pengundi Melayu. Maknanya di sini calon-calon yang mendapat sokongan masyarakat Cina, umpamanya calon DAP, calon Pakatan Harapan, Pakatan Harapan meletakkan calon daripada PKR ke Amanah, tidak akan mendapat sokongan daripada rakyat di Tanjung Bidara. Jadi dia lebih kepada orang Melayu yang akan menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat yang baru. Dan ini memberikan banyak kelebihan kepada Dato' Rauf, kerana saya nampak beliau pun sudah servis kat situ begitu lama. Beliau pun saya rasa lebih kurang macam Dato' Ali juga, pemurah juga, sama juga dengan Tunkunan, sentiasa servis rakyat dia. Jadi saya tak nampak ada sebarang masalah untuk beliau berhadapan dan menang dengan Mas Emiati. Mas Emiati ni dia akan dimalukan. Saya yakin dia akan dimalukan dalam pilihan raya ni. Dan calon-calon daripada Perikatan Nasional tidak ada satu pun yang akan menang, InsyaAllah.
Sebab kalau berdasarkan macam apa yang Datuk Seri Adi cakap tadi, berdasarkan kekuatan tu memihak kepada Barisan Nasional kan untuk kalau kita tengok kenapa saya kata tidak ada satu pun calon daripada Perikatan Nasional akan menang. Kita lihat PAS sendiri. Dia bertanding 24 kursi, 3 saja yang dia dapat deposit balik. Lagi 21 dia telah hilang deposit. Itu ketika dia memakai logo dia sendiri. Hari ini, ketika Datuk Seri Ali hadir ke pusat penamaan calon, ketika di bilik gerakan lagi, sudah ada rakan-rakan daripada PAS ni datang. Beritahu dengan Datuk Seri Ali, kita akan bersama dengan Datuk Seri Ali. 20 cawangan PAS siap sedia untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ali. Kerana mereka ni cukup marah. Selama hari ini PAS mempertahankan logo bulan dia. Kan? Tetapi tiba-tiba kali ni, tak tahulah apa ilmu yang Tan Sri Muhyiddin pakai. Kan? PAS boleh lupakan lambang dia dan memakai lambang Perikatan Nasional. Itu sebabnya saya minta pada rakan-rakan dengan PAS, kalau pilihan raya umum yang ke-15 mereka nak supaya logo PAS tu dipakai semula. Logo PAS tu digunakan semula oleh pemimpin PAS. Pastikan tidak ada satu undi pun ahli PAS memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Kerana dengan cara itu, kepimpinan PAS di peringkat pusat akan sedar bahawa mereka perlu kembali menggunakan logo parti mereka. Kan? Itu ketika mereka menggunakan logo parti mereka, mereka kehilangan 21 tempat, kehilangan deposit. Tetapi, kalau kita lihat Bersatu langsung tidak ada rekod bertanding atas tiket sendiri. Mereka hanya bertanding atas tiket PKR. Mereka tumpang PKR. Macam keadaan sekarang. Keadaan sekarang ni, dia nak dapatkan kekuatan PAS, dia gunakan logo Perikatan Nasional. Nama pun dekat dengan Barisan Nasional, nak confusekan orang. Color pun sama. Kan? Nasib baik kertas tu, kertas ngundi tu warna hitam. Kan? Jadi, mereka ni, dari dulu sampai sekarang jadi penumpang je. Itu yang dia beri mengajak BN untuk bersama dengan mereka, supaya tak ada logo BN bertanding. Jadi Perikatan Nasional, mereka boleh menang. Jadi kalau dulu mereka boleh menang 2 kursi, kena tahu kenapa. Kerana ketika itu 97% masyarakat Cina bersama dengan mereka. Tapi kali ini DAP tidak bersama dengan mereka, PKR tidak bersama dengan mereka. Jadi mereka hanya boleh bergantung harap kepada undi-undi PAS. Kalau nak harap undi mereka, mereka ada pimpinan. Mereka tidak ada kaum B, mereka tidak ada pengundi yang bersama dengan mereka. Kalau ada pun segelintir kumpulan yang kecil. Jadi hari ini saya kesian dengan kawan-kawan kita dalam PAS, mereka ditunggang oleh Bersatu. Itu sebabnya jangan bazirkan undi. Jangan rosakkan undi anda dengan mengundi Perikatan Nasional. Kerana sekiranya anda rosakkan undi anda mengundi Perikatan Nasional atau mana-mana parti kecil yang lain atau calon bebas, akhirnya undi itu akan dianggap undi rosak. Kerana bila undi itu diperolehi, ia tidak akan membantu mereka untuk menang. Tetapi ianya boleh menyebabkan BN tewas. Dan bila BN tewas, maka yang akan menang ialah Pakatan Harapan. Jadi suka tak suka, kena pastikan undi kita solid kepada calon Barisan Nasional saja. Ya. Baik, saya bertanya juga Datuk. Daripada 28 kursi DUN yang ditandingi, jika tidak hari lepas 13 kursi. Kalau kita mungkin lebih keyakinan, Datuk rasa berapa kerusi kita boleh menang untuk PRM Melaka ni? PRM Melaka ni? Ya. Okey, saya menjangkakan bahawa kita target 20 kursi. Kita target 20 kursi. Sekiranya kita mendapat sokongan, kita mendapat sokongan daripada masyarakat India, masyarakat Cina, saya yakin kita boleh dapat 21 kursi. Kita boleh dapat 21 kursi. Kalau masyarakat India dan Cina sedar, mereka perlu sedar. Khususnya masyarakat Cina, mereka mesti tahu bahawa di zaman Pakatan Harapan yang mereka harapkan, keadaan akan jadi lebih baik. Akan wujud good governance, akan wujud keadaan anti rasuah dan sebagainya. Tetapi akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang lebih korup daripada Barisan Nasional. Lebih teruk daripada Barisan Nasional. Malah bisnes mereka merudum. Bursa saham Kuala Lumpur merudum. Kita lihat foreign direct investment pun merosot dengan amat dahsyat. Yang terkesan paling banyak mereka. Mereka lah yang banyak beli saham. Mereka lah yang banyak dalam industri perniagaan dan sebagainya. Jadi, kena sedar benda ni, bahawa kalau mereka silap sekali lagi, tak ada siapa yang boleh membantu mereka. Mereka kena tunggu 5 tahun lagi, baru mereka boleh membuat perubahan.
Jadi mereka dah menilai 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, terutamanya 9 tahun akhir di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib. Mereka dah menilai kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan, di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin 17-18 bulan. Saya yakin kalau mereka ni berfikiran waras, mereka ni rasional, mereka akan kembali menyokong Barisan Nasional. Ya. Saya nak bertanya tentang PAS ni. Kita tengok bercerita tentang banyak hilang deposit. Tapi kali ni nak bertanding juga 7-8 kursi. Ada yang menganggap macam PAS ni masuk PNM Melaka ni macam sukaneka, saja nak bersukaria dan sebagainya. Tapi bila PAS ni nak belajar dari kesilapan tu? Saya berani cakap bahawa PAS tidak mensasarkan sebarang kursi dalam pilihan raya ni. Kenapa saya kata begitu? Kerana UMNO menawarkan supaya PAS bertanding, terutamanya YDP PAS Melaka, bertanding di kawasan yang boleh menang, di Don Duyung. Kalau PAS bersama dengan UMNO, kawasan ni confirm PAS menang. Jadi PAS dah boleh bertapak di Melaka. Satu kursi. Kalau dulu prinsip perjuangan mereka bertanding bukan untuk menang, mereka bertanding untuk berdakwah. Tapi kali ni kalau dah ada platform boleh menang, mereka pilih untuk bersama dengan sebuah parti yang akan membawa mereka ke jurang atau ke longkang, kan? Jadi macam mana? Jadi saya nampak sekarang ni yang diletakkan keutamaan kepada PAS hari ini bukan pilihan raya negeri Melaka. Tapi kesianlah sahabat-sahabat di Melaka, mereka dikorbankan demi untuk mendapat dana pilihan raya bagi pilihan raya umum yang ke-15. Itu je saya nampak. Tapi dah dapat dana tu, sama ada mereka betul-betul akan bekerja untuk bersatu, saya rasa belum tentu. Belum tentu. Mungkin dana tu mereka akan gunakan untuk bertanding di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini tempat yang mereka akan fokus. Maksudnya dana ambil, tapi dibawa dana tu untuk kekuatan mereka di kawasan tersebut. Faham? Ya. Baik Datuk, nak bercerita, ada yang nak melihat ada Barisan Nasional, Perikatan Nasional nanti yang menguntungkan tu Pakatan Harapan. Macam mana bila Datuk berkempen, berjumpa dengan pengundi-pengundi di negeri Melaka ni, nak menerangkan situasi tu tidak berlaku dan sebagainya? Tak, itu sebabnya kita kena sedarkan pada semua rakyat. Setiap undi kepada selain daripada Barisan Nasional akan memenangkan Pakatan Harapan. Simple. Kerana kalau misalnya undi, contohnya kata Dato' Ali, dia dapat 13,000 undi. Pakatan Harapan memenangi 15,000 undi. Kurang 3,000 telah pergi kepada Perikatan Nasional ataupun calon bebas. Kalau yang 3,000 tu pergi ke sini, Dato' Ali dah menang. Ini contohnya lah, saya bagi contoh. Betul lah. Jadi jangan sampai kemarahan kita kepada beberapa benda yang titik bengik ni menyebabkan akhirnya kita angkat DAP sekali lagi menjadi kerajaan di Melaka. Cukup dah. Kita dah bagi peluang pada dia lebih kurang 22 bulan. Kalau sekali lagi kita buat silap ni, maka kena tunggulah 5 tahun baru boleh betulkan keadaan. Itu pun jika adun-adun lompat lagi, membentuk lagi. Dan saya yakin siapa juga yang akan memenangi pilihan raya kali ini, mereka ada tanggungjawab yang cukup besar. Sebab sebelum ni disebabkan kesilapan pilihan raya umum pada tahun 2018, bila salah memangkah, kita dapat Pakatan Harapan. Bila dapat Pakatan Harapan, kita lihat ekonomi kita hancur. Kemudian kita tukar kerajaan. Bila tukar kerajaan, kita ingat kita dapat kerajaan yang lebih baik. Rupanya lagi hancur. Nak keluar meniaga tak boleh, nak keluar cari makan tak boleh. Lepas tu bantuan-bantuan yang sebelum ni dapat, mula-mula tu okey juga, dia dengar cakap Datuk Seri Najib, kan? Dapat jugalah, kan? One off Aisina, dapat juga bantuan rakyat sedikit sana sedikit sini. Tetapi bila dia dah mula besar kepala, dia dah tak nak dengar nasihat Datuk Seri Najib, dia dah tak nak dengar pandangan-pandangan daripada pimpinan Barisan Nasional, mereka buat kepala sendiri, abah dah bertukar menjadi abah kau.
Baik. Datuk, macam mana bila orang ada sentimen bila Datuk Seri Rauf bertanding, Datuk Seri Sulaiman Mak Ali bertanding, ada orang kata ni macam yang apa Datuk Seri Desarul kata dua singa di atas gunung dan sebagainya. Tapi dia nampak ni satu persaingan yang tak sihat bila Datuk Seri Rauf dan Datuk Sulaiman Mak Ali bertanding bersama-sama. Okey, sekarang kita kena faham bahawa hari ini Datuk Seri Muhammad Hassan sudah pun mengumumkan bahawa Datuk Seri Sulaiman akan menjadi Ketua Menteri selepas pilihan raya ni sekiranya beliau memenangi pilihan raya. Jadi kena fahamlah, kan? Dari segi Barisan Nasional kita dah ada calon ketua menterinya, iaitu Datuk Seri Sulaiman. Tapi dengan syarat dia kena menanglah pilihan raya. Betul tak? Tak kira lah atas gunung ke bawah gunung ke, kan? Kalau misalnya betul bahawa penentangan beliau dan tindakan beliau menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Sulaiman ni kerana ada dua singa atas gunung, kan? Jadi beliau nak jadi singa yang ketiga ke dengan menamakan diri dia menjadi ketua menteri? Betul tak? Dan kalau betul lah kerana ada dua singa di atas gunung, kenapa lari daripada Sungai Udang? Kita nak tanya dengan dia. Apa yang dia takut sangat dengan pengundi Sungai Udang sehingga kan dia lari pergi ke Asahan? Sama juga dengan Rafiq. Kenapa Rafiq lari? Orang yang lari ni ialah orang yang ada masalah dengan pengundi kawasan mereka. Betul tak? Orang yang takut dengan manusia-manusia yang mengenali diri dia secara dekat. Siapa yang mengenali Idris Harun lebih dekat daripada orang lain? Sudah tentulah orang Sungai Udang yang dah lama bersama Idris, yang dah lama tahu tentang sifat dia, keangkuhan dia, nak jumpa kena ada appointment, kadang-kadang datang kena tengking. Jadi senang. Sama juga dengan Rafiq. Mana tempat dia pergi dia tak bergaduh. Semua tempat dia pergi dia bergaduh. Jadi baru ni baru pertama kali dia menang. Dia dah lari. Baru first term dah lari. Dia ni kurang-kurang dah lama buat hal, baru dia lari. Ini Rafiq baru first term dah lari. Itu je senang. Kalau kita nak nilai sama ada orang tu bagus ke tak bagus. Okey. Saya nak bertanya juga, bila melihat banyak perpecahan dalam parti-parti dalam di negeri Melaka ni, mereka melihat Pakatan Harapan tu lebih stabil berbanding parti-parti yang bertanding. Macam Datuk nak menyangkal dakwaan ni, Datuk? Saya rasa kali inilah Pakatan Harapan mencalonkan calon-calon yang tak ada rupa calon. Maksudnya macam mana? Kita tengok calon-calon mereka langsung tidak ada kredibel. Kalau nampak yang ada kredibel sikit mungkinlah Samsul Iskandar. Kan? Ini calon yang berusia baru 21 tahun. Kita faham bahawa kita perlu perkasakan orang muda. Kan? Tapi kalau calon tu jadi calon isteri pun belum pernah, macam mana dia nak jaga rakyat dia? Itu sebab kena faham. Memang betul golongan muda kita kena menyantuni, golongan pertengahan kita kena santuni, orang tua pun kena sulam dalam sebuah kerajaan. Macam mana yang dibuat oleh Barisan Nasional di negeri Melaka. Kita ada peguam kita ada doktor kita ada orang-orang lama, ada 4 muka lama. Kan? Walaupun 86% ni kita tukar. Kita nak pastikan rakyat berpuas hati. BN buat kali pertamanya betul-betul mengubah imej dia daripada sebuah parti yang orang kata ada lot dan sebagainya. Kali ni hanya 4 muka lama daripada 28. 24 kita tukar orang baru. Ada juga orang baru yang sudah lama, sudah berpengalaman. Itu penting. Pengalaman ni penting. Kan? Kalau kita ambil orang terlalu muda, kita tengok apa jadi pada Syed Saddiq. Saya yakin ada orang muda yang baik. Kita boleh groom. Mungkin bila mereka cecah lebih kurang 30 tahun, dah tahu sikit pengalaman hidup dalam sebuah keluarga, dah ada pengalaman jadi ayah, dia ada pengalaman jadi imam, barulah dia boleh memimpin masyarakat. Barulah dia boleh memimpin kampung. Barulah dia boleh memimpin sebuah dun, kan? Tapi kalau belum kahwin, berusia baru 21 tahun, kan? Bukan saya nak menafikan peranan orang muda ni, tapi saya yakin bahawa beliau perlu menimba lebih banyak pengalaman, kan?
kepetahan bercakap, contoh macam Syed Saddiq, memang peta bercakap. Kalau ambil ahli-ahli debat, memang mereka peta bercakap. Tapi apa akhirnya jadi? Kalau orang tua, orang yang berpengalaman tak bimbing mereka ni, rosak. Bagi peluang jadi menteri, awal-awal dah bagi peluang jadi menteri, habis duit peruntukan untuk belia masuk akaun BSN dia. Masuk akaun BSN. Macam tak ada akaun lain. Betul lah. Jadi itulah saya minta supaya orang muda ni jangan mudah sangat terpedaya bila mana Pakatan Harapan meletakkan calon muda, mereka menunjukkan bahawa mereka ni menyantuni orang muda. Itu hanya gula-gula untuk menarik minat, kan? Tapi orang tua macam Anwar Ibrahim masih lagi nak kekal menjadi Perdana Menteri. Orang tua macam Lim Kit Siang, walaupun dah berpuluh-puluh tahun jadi wakil rakyat, percayalah pilihan raya akan datang dia akan bertanding lagi, kan? Jadi cakap tu biarlah serupa bikin. Kalau nak meremajakan parti, boleh meremajakan parti. Didik dia orang ni, bagi latihan, dia dah boleh manage pentadbiran parti, dia dah boleh manage jadi pemimpin di peringkat pusat. Kemudian nak ketengahkan untuk menjaga DUN, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kita kena train dia orang. Ya. Baik, bila Datuk dah sebut tentang Syamsul Iskandar ni, kita tengok kan, Datuk tak rasa macam satu macam sinis ke apabila Syamsul Iskandar bertanding, Adli Zahari bertanding, Gigi Sarung bertanding, walaupun DAP kata dia nak kekal Adli Zahari jika menang Ketua Menteri, tapi banyak pula calon Ketua Menteri. Kita tengok ada Syamsul Iskandar disebut mungkin sebagai calon, Idris Harun juga mungkin dipilih sebagai calon Ketua Menteri. Jadi banyak calon Ketua Menteri. Itu sebenarnya maksud ada dua. Ini bukan dua, dah jadi 3 singa atas satu gunung. Betul tak? Ada Syamsul Iskandar, di mana PKR nak dia menjadi Ketua Menteri. PKR bertanding sebelah kursi. Ada Adli nak amanah, dan DAP nak dia menjadi Ketua Menteri. Betul tak? Katakanlah Pakatan Harapan memerintah, kan? Agak-agak Syamsul Iskandar yang bertanding 13 kursi ni yang akan jadi Ketua Menteri ke, ataupun calon daripada amanah yang akan jadi Ketua Menteri? Kalau PKR banyak menang, PKR lah. Itu silap kita. Kita kena belajar melalui apa yang berlaku pada tahun 2018. Kenapa DAP menyokong Tun Dr. Mahathir? DAP ada 42 kursi. Sepatutnya bila membentuk kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan tu ada 126 ahli parlimen. DAP ada 42. PKR ada 49. Tetapi kenapa diangkat Tun Mahathir yang hanya ada 13 kursi? Sebabnya DAP nak pegang telur Mahathir ni. Dia tahu kalau dia bagi sokongan kepada Anwar mempunyai 49 kursi, lebih ramai daripada DAP. Tetapi bila dia bagi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir akan ikut cakap dia. Itu sebab awal-awal lagi DAP dah kata dia nak Adli. DAP bertanding 8 kursi. Campur dengan Adli 8 kursi. Dah ada 16 kursi. PKR hanya 11 kursi bertanding. Nampak tak? Jadi kalaulah Adli diangkat menjadi Ketua Menteri, siapa yang akan berkuasa sebenarnya? Yang akan berkuasa DAP yang 8 orang ni. Jadi kalau tak nak DAP tu berkuasa dan besar kepala macam dulu, awal-awal lagi jangan satu undi pun kita bagi pada Pakatan Harapan, begitu juga kepada Perikatan Nasional. Undilah Barisan Nasional. Jadi wayang atau permainan tu kita kena faham lah. Kena faham. Dan kena ada orang yang menjelaskannya. Kalau tidak, kita pun lambat nak tangkap. Tapi insya-Allah kita akan daripada masa ke semasa kita akan berkampung di sini. Kita akan terangkan kepada rakyat kenapa mereka perlu memastikan kali ini BN perlu mendapat mandat besar. Kerana kalau kita menang di Melaka ini, insya-Allah pilihan raya 2015 BN juga akan menawan balik kerajaan ini, insya-Allah. Baik. Macam Datuk Syahdu Hadiawang ketika mengumumkan cara berkaitan, dia kata dia akan menilai balik hubungan dengan UMNO BN ni selepas PN Melaka menuju PRU 15. Jadi sekiranya lah UMNO BN menang besar dalam PN Melaka kali ni, nak ke UMNO nak pandang balik muafakat nasional bersama PAS dan sebagainya? Bagi saya, kenyataan Tuan Guru Haji Hadi itu adalah bijaksana. Dia tidak memutuskan jabatan secara inisiatif.
Kalau Rais Yatim ni awal-awal dia bakal jambatan lah. Kan? Tapi alhamdulillah lah dia buat statement yang bagi saya is a play safe statement. Kan? Kita ni Nabi pun ampunkan umat. Kan? Tetapi kita kena ingatkan PAS lah. Saya dah ingatkan sebelum pilihan raya lagi. Banyak kali lah. Banyak kali. Fikir masak-masak. Mungkin dia boleh dapat dana pilihan raya untuk bertanding pilihan raya umum ke-15. Tetapi belum tentu dia akan menang kerana duit. Kami selama hari ni, saya, Datuk Ali dulu timbalan NGO kami. Kita berjuang, tak ada duit pun. Tapi kita survive. Sokongan rakyat terhadap kita makin lama makin bertambah. Kita dapat menyedarkan lebih ramai rakyat. Jadi kali ni, apa jaminan bahawa duit yang akan dibantu oleh PPBM itu akan memberikan kemenangan kepada calon PAS? Saya yakin bahawa duit bukan segala-galanya. Untuk bekerja, untuk menghadapi pilihan raya memang perlu duit. Tetapi duit bukan penentu kemenangan. Kalau duit penentu kemenangan, saya rasa calon-calon PAS yang dulu pun susah juga nak menang. Tapi mereka juga ada menang pilihan raya. Jadi isu semasa sejauh mana seseorang wakil rakyat ataupun calon itu memperjuangkan hak rakyat, menyuarakan pendapat rakyat, kepentingan rakyat, menyantuni masalah-masalah rakyat, itu juga akan dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya mereka dengar nasihat kita tu awal, mereka bersama dengan UMNO awal, mungkin tak banyak calar. Saya bimbang, takut pilihan raya ini orang PAS kena maki orang UMNO kena maki orang PAS, luka. Dan luka tu dulu dah pernah luka. Luka tu berdarah kembali. Jadi kalau lepas pilihan raya baru nak buat keputusan, mungkin sukar. Tapi saya mengharapkanlah supaya rakan-rakan akar umbi yang bawah ni, biar akar umbi UMNO dengan akar umbi PAS sama. Yang bawah ni ramai yang cerdik, ramai yang boleh menilai, ramai yang tahu yang mana kaca, mana manikam. Jadi saya mengharapkan akar umbi PAS yang bawah ini, yang sudah mesra dengan kerjasama Muafakat Nasional bersama UMNO, dan juga akar umbi UMNO ni, kita kena pastikan bahawa kali ni, demi nak memastikan hubungan ini kekal, bantulah kami untuk memenangi pilihan raya. Kena menang. Kalau tidak, yang sebelah sana menang. Kalau sebelah sana menang, kita dah tahu bukan Samsul Iskandar yang akan jadi Ketua Menteri. Yang akan jadi Ketua Menteri ialah budak suruhan DAP Amanah. Jadi apa akan jadi di pusat, begitu jugalah apa yang akan jadi di negeri. Baik Datuk, maksudnya apa pengundi atau pemimpin PAS kena banyak solat istikharah lagi dah lepas ni kenalah balik kan. Kita harap bukan setakat 20 cawangan yang akan menyokong Datuk Seri Ali, kita harap lebih ramai lagi. Supaya orang kata macam Datuk menggambarkan, jika undi PAS, undi Barisan UMNO tu dapat mengukuhkan, menumbangkan Pakatan Harapan yang sebenar. Baik. Sebenarnya saya terlihat bila berkata tentang PAS ni, Tuan Datuk Seri Tuan Tuan Man ada mengatakan kenapa tak nak bersama Barisan Nasional UMNO ni, sebab dia kata Muafakat Nasional ni tidak didaftarkan macam Perikatan Nasional yang didaftarkan. Jadi logik ke alasan macam ni? Dia macam ginilah, kita dengan PAS ni mula-mula kita bersetuju untuk bekerjasama demi kepentingan Islam, kepentingan orang Melayu. Dia panggil tahluf siasi. Dalam bahasa pasarnya, kita nikah dengan PAS tapi nikah di Thailand. Tapi on the way nak balik ke Malaysia ni, sebelum sempat nak balik ke Malaysia ni, nak register kat Malaysia, PAS dah nikah dengan bersatu. Kalau ikutkan dari segi hukum Islam, dia adalah isteri kita yang sah. Pernikahan dia dengan bersatu haram. Betul tak? Walaupun kita menganggap kita dikhianati, isteri kita curang dengan kita, kahwin lain, Tetapi satu hebatnya, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kepimpinan UMNO. Walaupun mereka ni ada ego masing-masing, marah bila mereka dikhianati, tapi dia tahu kat bawah ni hubungan antara PAS dengan UMNO ni cukup mesra.
Kita dah 3 tahun bersama. Kan? Jadi mereka cuba nak kekalkan juga. Itu yang kita tawarkan, kursi yang boleh menang kepada Ustaz Kamarudin. Kita tawarkan untuk PAS bertanding bersama dengan kita. Kan? Tapi keputusan PAS di peringkat pusat sudah pastilah dia fikir benda yang lebih jauh lagi. Mungkin Melaka ni kalau menang 1-2 kursi bagi dia tak guna. Kalau dulu bab dakwah penting. Sabah Sarawak pun mereka bertanding. Betul tak? Kali ni benda tu dah jadi tak penting. Yang lebih penting nak mendapatkan dana pilihan raya. Saya rasa kalau PAS ni buat servis rakyat dengan baik, untuk menang negeri-negeri yang dia dah menang sekarang ni pun tak ada masalah. Tak perlu pun duit. Selama hari ni PAS Kelantan dia ulur tabung Milo je, menang juga. Betul tak? Berpuluh tahun mereka memerintah. Jadi kenapa tiba-tiba sudah letak ke tepi wadah perjuangan dia? Daulah Islamnya ke mana? Ukhuwah Islamiah antara dia dengan UMNO dah ke mana? Hari ini kita tengok kenyataan Tuan Guru Haji Hadi pula lain. Dia kata dalam perjanjian muafakat nasional ni ada dinyatakan bahawa kerjasama dengan semua. Mana ada? Dia kata kerjasama dengan semua orang Islam. Mana ada dalam muafakat nasional adalah antara PAS dengan UMNO. Tak ada pun kata nak bersatu ada dalam tu. Tak ada. Kan? Tak ada. Kalau bersatu boleh dimasukkan dalam tu, sepatutnya Amanah pun masuk. Anwar Ibrahim bukan Islam. PKR pun patut masuk. Tetapi kalau PAS betul-betul fikir tentang Islam, fikir tentang penyatuan Melayu, siapa yang mempunyai keahlian yang terdiri daripada orang Islam paling besar di Malaysia? UMNO, 4.2 juta. Nombor 2 siapa? PAS, 1.2 juta. Yang patut bergabung ialah PAS dengan UMNO. Tapi dia pilih yang entah ahli ada 100,000 ke tidak. Tun Dr. Mahathir dah bawa lagi dah pergi ke pejuang. Betul tak? Jadi di mana logiknya dia kata dia nak bersama dengan bersatu, dia setia dengan bersatu kerana Islam. Kita tawarkan dia kursi untuk dia bertanding bersama kita, dia tak nak. Dia pilih dana pilihan raya. Kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak buat apa. Kita cuba pertahankan ukhuwah ni, tetapi saya yakin ahli-ahli PAS di peringkat bawah ini mungkin boleh memberikan kesedaran kepada kepimpinan di peringkat atasan supaya kalau mereka tewas semua kursi di pilihan raya negeri Melaka, insya-Allah masih ada peluang untuk PAS merubah keputusan dia. Dan kalau saya berada dalam majlis kerja tertinggi pada ketika itu, saya akan membuka tangan dengan seluas-luasnya untuk menerima PAS bersama kita. Tapi saya dah tak ada dalam MT. Jadi kita serahkan kepada MT dan Presiden UMNO untuk menentukan. Saya rasa macam pandangan Datuk Ahmad Azhar pun sebelum ni senada dengan Datuk Lok Umar. Maksudnya dendam tu tak ada, mungkin Datuk kata ada duka sikit sebagainya. Ada akan luka. Ya, tapi tangan tu tak dibuka untuk menerima PAS untuk menuju PRU15 ni. Jadi kita lihat keluhuran, kemuliaan hati pemimpin UMNO, walaupun Datuk Lok Umar kata bukan ada MT, tapi mereka sejak bersedia untuk menerima PAS untuk pilihan raya. InsyaAllah. Jadi Datuk, saya nak bertanya, baru-baru Datuk Sri Azharina Osman bertemu dengan TYT untuk bubbal enactment lompat parti. Pada pandangan Datuk, enactment lompat parti ni sesuai ke dilaksanakan di negeri Melaka, Datuk? Enactment lompat parti wajib diadakan seluruh negara. Bukan hanya di negeri Melaka. Kalau boleh buat di negeri Melaka dulu, alhamdulillah lah, Melaka akan mencipta sejarah sebagai sebuah negeri yang pertama melaksanakannya. Baguslah tu. Sebab selagi lompat parti ni tidak ada penyelesaian, selagi itulah kita akan ada kerajaan yang tidak stabil. Selagi itulah kita akan lihat ahli-ahli parlimen kita, ahli Dewan Undangan kita menjual kehormatan, integriti dia untuk mendapatkan imbuhan sedikit dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Itu sebab bila nak mengundi tu, sebelum mengundi kita tengok muka ni. Adakah muka ini akan kekal bersama Barisan Nasional?
Kemudian baru kita pangkah. Jadi macam mana nak kenal muka orang akan kekal? Ada macam mana? Saya yakin. Contoh macam Dato' Ali, dia dah lama bersama dengan kawan-kawan di bawah. Ketika kita kalah pilihan raya, orang takut nak ke hadapan. Dia ke hadapan. Kan? Dia belanja sebahagian daripada harta dia ke jalan perjuangan ni. Kan? Tapi ramai juga di kalangan kita, walaupun dah duduk jawatan yang selesa, pernah menjadi menteri, dah dapat macam-macam, akhirnya mengambil keputusan mendiamkan diri. Tiba-tiba bila dah dekat-dekat dengan pilihan raya ni, ada yang muncul balik. Ada juga. Nak cuba nasib, manalah tahu boleh jadi calon pilihan raya. Saya bertanya tentang melompat parti ni. Ada yang melihat lompat parti itu perlu diberi kewajaran, yang beri satu fasa tertentu bagi kelonggaran. Ada seperti mungkin terdesak, dipilih, tak tahulah, mungkin ada perlu letak klausa-klausa, tak boleh membabi buta. Bagi saya lah, sekiranya seseorang itu melompat parti, sewajarnya kursi itu dikosongkan dan tidak perlu pilihan raya. Tidak perlu pilihan raya. Biarlah untuk tempoh untuk memenuhi tempoh 5 tahun tu, biar parti itu menentukan siapa nak dilantik sebagai wakil rakyat menggantikan wakil rakyat yang lompat parti tu. Kalau misalnya seseorang tu ada prinsip perjuangan, dia lompat parti bukan kerana wang, dia lompat parti bukan kerana dia dibayar dan sebagainya, maka dia bertandinglah balik. Tunjuk anak jantan, tunjuk anak jantan, dia bertanding balik menggunakan lambang baru ataupun bertanding calon bebas. Kalau track record dia bagus, saya yakin bahawa rakyat akan undi dia. Jadi jangan letak sebarang sekatan untuk orang yang meninggalkan kursi itu, meletakkan jawatan untuk bertanding semula. Hapuskan sekatan ni. Tetapi siapa juga yang lompat parti, secara automatik kursi dia dikosongkan. Dah digantikan pada pemimpin yang sama dalam parti. Baik, tu sebab ini adalah satu mandat rakyat, satu undi. Satu undi pun dikira penatnya beratur nak ke pusat mengundi tu, penat lelah di saluran-saluran orang muda tu, terutama saluran mungkin yang warga emas mungkin dapat fast lane lah. Tapi bagi generasi belia ni, undi mereka ni dengan saya kira untuk beratur ni, kalau sebelum pandemik agak panjang. Jadi satu undi sangat-sangat dikira. Baiklah, Datuk. Ini satu lagi bab mengundi ni, saya nak pesan pada orang Melaka. Saya tahu bahawa dalam pilihan raya yang lepas, ada di antara pegawai-pegawai SPR ni yang sabotaj Barisan Nasional. Contohnya kawasan-kawasan di mana pengundi-pengundi tua, dia letak tingkat 2, tingkat 3. Ada. Ada. Dan ada juga contohnya pengundi-pengundi muda, dalam tu ada 3 tempat mengundi. Ada 3 tong mengundi. Tapi dia buka satu saja. Nak bagi panjang lama. Dia nak bagi panjang lama. Jadi bila orang tunggu lama, orang marah dengan kerajaan, yang jadi bangsa Barisan Nasional. Jadi insya-Allah benda ni kita akan pastikan, kita akan pantau pilihan raya ni. Kita ada juga kita punya petugas-petugas yang akan memantau juga SPR ni, untuk memastikan mereka tidak lagi melakukan perkara-perkara sebegini. Insya-Allah orang tua dia akan duduk barisan bawah. Kalau ada orang tua yang dia punya peti undi diletak tingkat 2, tingkat 3, kita minta supaya petugas-petugas Barisan Nasional cepat-cepat buat komplain. Cepat-cepat buat komplain, insya-Allah. Baik, ini antara perkara yang perlu diperhatikan oleh SPR. Jangan benda ni berlaku. Kita tahu mungkin pandemik, mungkin suasana akan berbeza seperti sebelumnya. Tapi keutamaan tu, warga emas, OKU dan sebagainya, perlu diperhatikan. Orang muda ni mungkin, tapi perlu banyak juga saluran untuk orang muda. Supaya cepat, tidaklah tunggu lama, berubah fikiran dan sebagainya. Baiklah, saya nak beralih. Bila Datuk berkata tentang pemimpin berprinsip, saya teringat Pekalan Batu. Sekarang ni Datuk Noh Hizam Masa Bakti yang dah tumbangkan Datuk Seri Mahdi ni bertanding bebas di Pekalan Batu. Jadi adakah Datuk nak berikan pujian atau nak bagi kata-kata sini untuk Datuk Noh Hizam ni, Datuk? Ya. Saya Datuk melihat dia bertanding bebas lah. Saya nak ucap takziah kepada dia kerana tidak ada seekor pun beliau yang akan mengundi dia. Saya yakin beliau akan hilang deposit dalam pilihan raya ni. Tapi ada yang melihat servis dia di Pekalan Batu, TikTok, banjir, dia sampai bicara apa. Tak apalah, kita tengoklah nanti. Kita tengoklah. Kita pun jalan juga kat Pekalan Batu tu, bukan tak jalan. Jadi kita tahu
Ramai yang marah kat dia, kan? Tapi dia setidak-tidaknya dia lebih jantan daripada Idris Harun. Idris tua lagi. Dia masih bertanding di situ. Satu kelebihan bagi dia lah. Kalau beliau boleh mengundi, mungkin dia banyak menyokong. Baik, itu kata-kata Dato' Lokman. Baiklah, mungkin untuk akhirnya, untuk nak menutup majlis kita, mungkin bagi pesanan Dato' Lokman pada pengundi-pengundi negeri Melaka, terutama di tempat yang Datuk di Sungai Udang berkempen supaya stick pangkah Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka ni. Saya mengharapkan supaya pengundi-pengundi di negeri Melaka ni pastikan bahawa tarikh keramat 20 hari bulan November 2021 ni pastikan kosong. Yang di KL. Kerana yang di KL tu kalau boleh balik awal. Kerana setiap undi anda akan menentukan masa depan negeri Melaka. Betul. Masa depan negeri Melaka sama ada kita akan menang pilihan raya ataupun tidak. Dan saya juga tahu ada beberapa tempat, contohnya di Bemban, ada kawan-kawan yang marah bila mana kawasan Melayu kita letak calon India. Saya nak beritahu, kena faham. Kita hidup dalam sebuah masyarakat majmuk. Kita ada orang India, orang Cina, orang Melayu, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Kita perlu menghormati mereka. Kalau nak kira kawasan India, tak ada satu pun kawasan yang kita boleh kata ianya majoriti India. Jadi adakah ini kita akan abaikan kawan kita daripada MIC? Tak boleh. Jadi kita kena letak calon daripada MIC di satu kursi. Dan kita lihat kursi yang paling sesuai di Bemban. Kan? Mungkin ramai yang marah kerana diletak kawasan Melayu, letak calon India, mereka tak keluar mengundi. Saya nak beritahu, kalau ditakdirkan kita hanya menang 13 kursi dan kita kalah di Bemban katalah 26 undi, hanya kerana 26 undi ni kita tewas dalam pilihan raya ni. Dia kena ingat bahawa mereka bertanggungjawab menyebabkan sebuah kerajaan Islam runtuh. Kehadiran mereka dan undian mereka, walaupun kita undi calon MCA, walaupun kita undi calon MIC, kita undi itu menyebabkan calon MCA dan calon MIC itu boleh menyumbang untuk mengangkat seorang ketua menteri beragama Islam, orang Melayu. Itu kena ingat. Jadi, letak tepi emosi kita. Letak tepi perasaan amarah kita. Kan? Ada juga orang Melayu, kawasan Melayu, calon Melayu, dia tak dapat jadi calon, mereka juga kecewa. Kan? Begitu juga dengan ada setengah-setengah orang yang patut dah layak jadi calon, tapi tak layak jadi calon, tak dapat jadi calon. Bukan kerana dia tak layak, mungkin kerana faktor usia, mungkin kerana faktor kena ada kuota wanita kat kawasan tersebut, kan? Menyebabkan dia kali ini tidak diketengahkan. Kita tewas 2018, salah satu sebabnya kerana sabotaj dalaman. Kalau kita dah pernah ditegur oleh rakyat dan kita dah nampak kesan akibat daripada sabotaj dalaman ni, kita masih lagi buat perkara yang sama, maknanya kita menempah ajal untuk parti kita. Kalau kita kalah pilihan raya, kan, semua orang akan susah. Bukan hanya wakil rakyat yang kalah pilihan raya yang akan susah. Semua orang akan susah. Kita lihat macam mana kita berada dalam kesusahan 22 bulan bawah Pakatan Harapan. Kita lihat bagaimana kita tak boleh cari rezeki, dikurung di rumah di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin. Jadi kalau tak nak kesusahan ini berlaku, tak nak kita sekali lagi menimpa nasib yang sama seperti mana 2018, pastikan 20 hari bulan IC tu jangan hilang, kan? Malam-malam 19 tu simpan dalam poket, besok pagi nak pergi ke pusat pengumuman undi ni, pagi-pagi bangun undi pagi. Pastikan jalankan tanggungjawab undi calon Barisan Nasional. Jangan tunggu petang, jangan tunggu tengah hari. Kadang-kadang waktu hujan, bulan ni pun dah dekat dengan bulan musim tengkujuh. Zulu zaman BN, bulan 11, bulan 12, bulan 1, musim tengkujuh, penodai getah dapat RM200, RM200, RM200. Zaman PH, habis. Gila pocik. Baik, itu pesanan daripada Dato' Lokman Nur Adam
Ucapkan terima kasih banyak kepada Dato' Lokman meluangkan masa walaupun sibuk berkempen. Dah bermula dah hari ni. Sebaik selesai pendamaan calon, Dato' Lokman dah sibuk berjumpa pengundi, beri penerangan. Saya tertarik apa yang dijelaskan oleh Dato' Kita tak jumpa pengundi beri penerangan. Jawab itu salah dia di bawah undang-undang pilihan raya ni. Secara maya. Secara maya. Melalui video Facebook dan BBTV juga salah satu platform kita Betul. berikan kepada calon-calon yang mana nak berdebat pun boleh. Dato' Lokman nak berucap ni, kita bagi peluang pada Dato' Lokman satu malam, kita bagi penerangan lebih mendalam lagi tentang negeri Melaka. Baik, apa yang saya nak tertarik tadi, apa Dato' Lokman kata, macam mana BN ni logo dacing. Jadi mana-mana pun pergi dalam kertas undi nanti, logo dacing tu itulah kesatuannya. Jangan confuse. Undilah dacing. Bukan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni nama macam Barisan Nasional tapi bukan. Yang original yang ni. Oh bukan ni. Lambang dacing. Tapi di kertas undi logo dacing. Logo dacing. Logo dacing. Jadi tak kira calonnya India ke Melayu ke Cina ke kesatuan keterangkuman tu dalam Barisan Nasional, macam Dato' Lokman kata, membawa suara Ketua Menteri Melayu Islam. Betul. Itu kita perlu, pengundi di Melaka perlu ingatlah pada 20 hari bulan bersama-sama membawa wadah membina sebuah kerajaan negeri yang stabil untuk tempoh 5 tahun lagi. Baiklah, kita ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Dato' Lokman Adam. Kita harap dapat kita undang terus nak bersama juga lagi, datang kepada yang di live di BBTV dan sebagainya. Baiklah, kepada penonton, teruskan share video ini, kongsi di platform YouTube, Facebook, biar lebih ramai lagi mendapat pendedahan mengenai apa yang berlaku di negeri Melaka, khususnya untuk pilihan negeri Melaka pada 20 November ini. Baik, sekian dulu BBTV pada malam ini. Esok BBTV akan membawa lebih banyak secara langsung bersama pengundi, bersama calon-calon yang akan bertanding dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu secara langsung kita pada malam ini. Kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum.